Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Irwan Muhibbin bersama-sama dengan anda sekarang dalam Aki Show episod yang ke-7, musim yang kedua. Alhamdulillah. Dengan izin Allah kita bersiaran terus dari Facebook Aki Show, dan insya-Allah kita nak sampaikan rasa syukur, rasa terima kasih kepada semua yang setia bersama-sama kami dalam Aki Show. Alright, so minggu ni Alhamdulillah insya-Allah Anif akan berkongsi tentang modal. Kan kita semua ingin tahu tentang apa itu modal, betul tak? Dalam hidup kita ni Allah dah bagi kita modal dan kita nak buat perniagaan, kita kena ada modal, semuanya perlukan modal, betul tak? Dan insyaAllah Anif akan berkongsi tentang modal duit dan modal masa. Kalau tak salah, dalam segmen beliau Gaya Hidup Jaya. Dan insyaAllah Abang Yus pula akan bercerita tentang protein. Tajuk dia protein, penting ke? So insyaAllah semua itu dan banyak lagi Abang Yus akan kongsikan. Tapi sebelum tu, boleh tak tinggalkan komen ataupun tinggalkan komen lah kalau boleh tentang pendapat anda semua tentang episod-episod yang lepas, Aki Show dari episod 1 hingga episod ke-6. Kita perlu maklum balas daripada kalian semua insya-Allah untuk kita terus upgrade kita punya persembahan insya-Allah. Dan kalau belum follow kita orang di social media, insya-Allah we are on social media as Aki Show on YouTube, on Facebook, on Instagram dan juga Telegram insya-Allah. Itu kemudian yang kami akan usahakan insya-Allah Telegram tu, okey? Dan untuk tetamu kita hari ini, kita ada somebody special, orang yang kuat Aki Show dalam tim penerbitan Aki Show. Insya-Allah ada bersama-sama dengan kita Puan Atikah, pengasas Photoclick, salah satu rakan kerjasama, salah satu partner dalam tim Aki Show. Okay? InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan beliau, insyaAllah. So tanpa melengahkan masa, kita akan bersama dengan Anip. Tapi sebelum tu jangan lupa sharekan, okay, sesilan kita hari ini pada kawan-kawan dan juga family. Okay? So insyaAllah Anip dalam segmen Gaya Hidup Jaya. Silakan Anip. Assalamualaikum. Hai. Kembali lagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan Aki Show. Terima kasih Abang Irwan serta semua tim di sebalik Aki Show. Tim yang bekerja keras untuk membawa siaran ini ke udara secara langsung. Terima kasih kepada anda yang bersama-sama Aki Show sejak daripada awal lagi. So hari ini episod ke-7 guys. Terima kasih sekali lagi. So hari ini apa yang akan saya bincangkan pastinya lebih menarik, pastinya lebih tertarik. Sebab hari ini berbeza, saya tampil dengan penampilan berbeza. Hari ini bersama saya di DJ Hanif di Konti Aki. So Alhamdulillah, sebenarnya hari ini kita diberi kesempatan, kita diberikan umur yang panjang hari ini, kita diberi sihat tubuh badan untuk kita bersama-sama menyampaikan dakwah Nabi SAW yang apa kita perlu cuba sampaikan kepada kawan-kawan kita. Seperti platform Aki Show ini, Alhamdulillah kami disediakan platform seperti ini untuk berkongsi kepada anda. So hari ini topik saya yang sangat menarik iaitu modal masa dan modal duit. Siapa kata duit tak penting kat sini? Siapa kata duit tak penting? Duit tu penting. Duit tu segala-galanya. Tapi segalanya perlukan duit kan sekarang. Pergi ke kedai makan tak ada duit macam mana nak makan? Kalau tak pergi kedai makan pun buka dekat kita punya e-wallet lah contoh kan. Kita nak makan kat Foodpanda ke Grab Food ke kan. Kita tengok duit tak ada. Macam mana kita nak suruh delivery tu hantar kan? So duit tu segalanya sebenarnya. So tipulah kalau kita sentiasa mendulukan duit
tapi tanpa kita bermodalkan masa. Hari ini saya lebih utamakan bagaimana kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, sekhususnya kepada anda yang bergelar usahawan macam saya. Saya ni bukanlah usahawan yang hebat untuk diwar-warkan, tapi apa yang saya ada, apa yang saya ada depan mata saya ni, insyaAllah saya akan cuba kongsikan. So usahawan perlukan masa. Tipu, ramai yang kata usahawan tu banyak masa, businessman tu banyak masa, dia tak perlu datang punch card contohnya. Tapi sebenarnya itu semua bohong. Tipu lah sebenarnya kan. Tipu sebenarnya, itu semua bohong. Okay guys, terima kasih kepada yang menonton. Siapa di Facebook kita, Syuhada Abidin, siapa lagi? Beri tepukan, beri tepukan. Beri tepukan kepada mereka yang masih bersama Aki Show hari ini. So, sebelum saya mulakan, insyaAllah saya akan kongsikan beberapa perkara berkenaan dengan modal masa ni tadi. So, bila kita masuk tentang usahawan ni tadi, usahawan tipu. Siapa kata usahawan banyak masa? Sebenarnya usahawan tu yang perlu menyusun masa dia. So sebenarnya dalam live kali ini saya akan cuba kongsikan kepada anda 3 tips yang paling mudah untuk kita sama-sama menghargai masa. Dan dari situ juga kita cuba untuk menguruskan masa. Sebab modal kita adalah masa kan. So saya akan kongsikan 3 tips. Betul-betul. So yang pertama, bila kita nak berlatih untuk kita menguruskan masa, of course number one is kita kena urus solat kita. Siapa kat sini yang ambil lenggau je pasal solat? Itu yang paling mustahak sekali. Sebagai insan yang berjaya, sebagai insan yang nak berjaya, perlu menjaga solat fardunya terlebih dahulu. Menjaga solat fardu ni bukan semata-mata kita melaksanakan 5 waktu tu sehari semalam, tapi yang paling susah sekali kita nak jaga adalah menepati waktu itu. Siapa dekat sini yang sebelum ini sangat melanggar waktu solat. Jadi apa yang boleh kita kongsikan di sini, cuba kita menguruskan waktu kita dengan menguruskan waktu solat terlebih dahulu. Boleh tak macam tu? Boleh tak kalau kita dengar je azan, kita terus mengerjakan solat? InsyaAllah bila kita jaga kita punya tiang ni, InsyaAllah segala-gala apa yang kita buat pasti akan menemui jalan yang lancar, yang lurus. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang join. Tolong saya share. Live kali ini insyaAllah banyak perkara menarik lagi akan saya kongsikan. So nombor dua, selain kita menjaga waktu solat kita, ya, yang penting adalah mindset. Nombor 2. So kita buang jauh-jauh mindset lapuk ni. Mindset yang lama ni. Apa contohnya? Apa contoh mindset yang lapuk tu? Kita jangan berfikirkan terlalu detail ataupun terlalu mendalam tentang modal duit ni tadi. Sebab tu tajuk saya tadi modal duit dan modal masa. Kalau selagi mana kita bermodalkan duit ni, kita bertuhankan duit ni, selagi itu kita tak mampu untuk pergi jauh. Betul tak? So pernah tak dengar kan, contoh kita nak bermula berniaga ni kan, mesti dia bercerita, dia berbual dengan kawan-kawan sahabat dia akan tanya bang, nak buka kedai ni berapa sewa dia bang? Ada tak dengar macam tu? Ataupun abang ni berapa modal ni nak berniaga dropship ni bang? Berapa modal ni bang nak buat agent ni bang? Produk kan, contoh nak jual produk kan. Itu perkara pertama yang dirisaukan. So lepas dia dengar modal tu, okay, contohlah kan dia tanya kat businessman ni, dia kata bang, hebatlah bang buat produk ni. Berapa bang modal? Ada 1,000 pieces produk nak dikilangkan ni, berapa modal dia? Lepas tu dijawablah oleh si businessman tadi. Dia kata modal dia adalah 20,000, 30,000 dan sebagainya. Terus dia dengar perkataan tu, terus dia rasa down. Sebab apa? Sebab dia dah fikirkan modal tu tadi dah menghalang segala-galanya. Dia dah fikirkan tadi modal tu dah menjadikan dia punya mindset jadi block. Dia dah block everything dekat mindset tu, menyebabkan dia dah tak nak fikir, dah lah aku tak ada duit banyak tu, so aku tak nak business. That's why kita kena ubah mentaliti lapuk tu, mentaliti lama tu yang kita terlalu mengagungkan duit itu, sampaikan kita punya fikiran ataupun mindset kita yang lebih ke depan tu, kita dah terblok oleh price tag tadi tu.
So saya suka ingatkan kepada tim-tim saya, insyaAllah tim-tim saya pun ada dalam saya live kali ini insyaAllah. So kita sama-sama buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh tanpa kita fikirkan apa di sebalik balasan kepada kesungguhan tersebut. InsyaAllah. So anda juga manusia, saya juga manusia, pasti mengejar duit, betul? So tadi saya cakap duit bukan segala-galanya, tapi kita semua perlukan duit. So bila kita buat sesuatu tu, kita buat sesuatu kerana Allah, kita ikhlas, insya-Allah duit tu akan datang kemudian. Sama juga kalau kita nak jaga badan. Kalau kita fikirkan niat kita untuk menjaga kesihatan, then nombor dua, dia akan datang sekali. Dia akan datang sekali, ya, badan kita jadi kurus, badan kita, kulit kita jadi cantik. So number one is niat. Number one is intention kita. Okay, so yang kedua dah tadi, yang ketiga, yang terakhir, iaitu kita jangan bertangguh. Kita buat sesuatu bersungguh-sungguh. Jangan bertangguh, buat sesuatu bersungguh-sungguh. So siapa kat sini yang dalam kalangan, dalam live ni lah, mungkin ada yang nak komen kat sini kan, ada tak mentaliti macam ni? Ada tak dalam keluarga kita? Ada tak dalam kawan-kawan dekat kita? Ada tak adik-beradik kita yang mempunyai mentaliti macam ni? Contoh okay. Contohnya hal-hal kita nak buat sesuatu lah kan, sesuatu yang kita minat, sesuatu yang kita suka. Tiba-tiba ada someone yang rapat dengan kita, kau tak payah buat lah, buang duit lah, buang masa kau lah, baik kau kerja je. Banyak. So sebenarnya kita perlu pandai menguruskan urusan silaturahim dengan urusan bisnes ataupun urusan lain yang kita minat tu. So silaturahim jangan sekali kita putuskan, kerana Nabi SAW ada berpesan, banyak berpesan dalam hadis baginda. Kalau saya boleh bacakan dengan hadis riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik, barang siapa yang suka untuk diluaskan baginya pintu rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahim. Hadis riwayat Muslim, sahih, insyaAllah. So saya cuba hayati daripada hadis ini, kita dapati betul kalau kita jaga silaturahim kita dengan baik, di samping tu kita cuba buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh, kita tahu di keliling kita ni ada yang sangat support kita, circle kita ada yang sangat baik, ibu bapa kita malah memberi kita sokongan, tapi mesti ada juga sesuatu yang menghalang. So apa nasihat saya? Supaya kita lebih pandai, lebih bijak untuk menguruskan silaturahim tu. Yang penting silaturahim jangan diputuskan. Okay, so insyaAllah daripada perkongsian tadi ada tiga cara untuk kita mengurus masa dengan bijak. So apa-apa pun, apa yang saya kongsikan ini tadi, harap dapat dimanfaatkan oleh semua. So sebenarnya kalau menurut peribadi saya, pendapat saya ada 3 falsafah ataupun 3 pendapat. Saya kalau nak berkerjaya dengan cemerlang, kalau nak berbisnes dengan cemerlang, saya pun pernah bekerja, anda pun sedang bekerja barangkali, anda pun berbisnes juga barangkali. So, apa yang boleh saya katakan? Yang pertama ialah kita jangan pernah malu nak belajar. Kita jangan pernah malu nak bertanya. Kita jangan bodoh dan kita jangan sombong. Kita memang bodoh tapi kita jangan sombong. Itu yang paling penting. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang komen. Ada yang komen, ini barangkali daripada Melaka ni saya kira. So yang pertama kita jangan bodoh sombong, kita belajar dan belajar. Kita memang bodoh sekarang tapi kita tak tahu lagi 2 tahun, lagi 3 tahun barangkali kita mahir, kita bijak, kita barangkali kita master dengan benda apa yang kita pelajari. Dan seterusnya kita boleh menyampaikan ilmu-ilmu itu kepada yang lain. Betul tak? So yang kedua, prinsip hidup saya ataupun prinsip hidup orang yang berjaya, saya tak berjaya tapi saya cuba mengamalkan orang lain yang berjaya tu untuk diadaptasi dalam diri saya dan insyaAllah diri anda semua. Yang kedua kita jangan menyesali kesilapan yang lama. Semua orang buat silap, tipu dan tipu. Tak ada siapa dalam manusia ni, dalam dunia ni yang tak buat silap. Tepukan kepada anda. Sebab apa? Sebab apa nak bagi tepukan? Sebab anda pernah buat silap dan anda bangkit semula. Betul tak? Betul tak macam tu? Kan? Begitu juga saya pernah buat silap, saya pernah terlanggar dinding. Dan bila kita langgar dinding itu, itulah guru kita yang paling
paling berjaya sekali sampai sekarang, iaitu guru kepada pengalaman itu tadi. Bila anda buat silap, itulah guru kita yang akan mengajar. Tapi kalau kita buat silap, kita perlu tanamkan dalam diri kita untuk memperbaiki dan baiki dan bangkit semula. Kalau 2 kali buat silap, 3 kali buat silap, 4 kali dah buat silap, itu BODOH. Harap maaf sebab kita sebenarnya sebagai manusia nak berjaya, kita kena berubah. Okay. So yang ketiga, yang terakhir, kita wajib berubah lah. Kita wajib berubah kepada orang yang lebih baik. Orang yang tak ingin merubah hidupnya tak akan pergi ke mana-mana. Percayalah. Percayalah, kalau daripada dulu sampai sekarang, waktu subuhnya pukul 7.30 pagi, waktu subuh dia subuh gajah, percayalah sampai sudah takkan ke mana. So insya-Allah kita cuba ubah diri kita. Sebab tu saya suka sebut pasal masa tadi. So saya akhiri dengan kesimpulan ni. So kita hari-hari kita baca surah Al-As, betul? Al-As, iaitu demi masa. Allah Subhanahu Wa Taala dah mengingatkan kita semua tentang kerugian manusia yang akan sentiasa rugi bila kita mengingkari perintahnya. Jadi takkan kita nak mengingkari firman Allah tersebut dalam surah Al-As kan? Sebab tu setiap kali majlis-majlis, setiap kali majlis ilmu, kita akan sudahi dengan surah Al-As. Diriwayatkan oleh Nabi SAW, kita disunatkan ataupun digalakkan untuk mengakhiri majlis-majlis ini supaya kita dapat dihindari dengan perkara yang sia-sia, supaya kita semua akan menghargai masa. Demi masa, wal-as innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. InsyaAllah, semoga, saya harap sangat kepada semua agar dapat menghayati firman Allah tersebut dalam surah Al-As, agar kita sentiasa menghargai masa, kerana modal kita sebenarnya adalah masa, bukannya duit. InsyaAllah, akhir kata daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jangan lupa tonton sampai habis Aki Show. Ada siri berikutnya, bukan siri lah, mungkin Abang Yus pula ada sesuatu menarik berkenaan dengan gaya hidup sihat. InsyaAllah berkenaan dengan protein nampak gayanya. So selepas itu akan ada lagi Abang Irwan bersama tetamu kehormat kedengarannya. Kita bagi tetamu di semangat sikit. Okay, insyaAllah 1 minit video daripada saya. See you again. Pernah jadi kat diri saya tau, bila mana saya terima satu gaji yang besar, satu imbuhan, satu bonus yang besar, saya rasakan duit yang saya dapat tu dalam tempoh yang singkat, dia dah habis dengan secara cepat sangat tau. Jadi saya rasa pelik, saya rasa kenapa cepat sangat habis, pada duit banyak atau beribu-ribu yang terima dalam akaun dan dia habis dalam waktu yang sangat sekejap. Jadi nak cerita kat sini bahawa keberkatan rezeki itu adalah sangat-sangat mustahak. Saya rasakan rezeki yang kita peroleh tu tak berkat. Ada orang dah terima duit tu tak banyak tau, dia cukup-cukup makan untuk dia, tapi dia rasa selesa dengan apa yang dia dapat. Dia boleh beri lebih lagi dekat orang lain. Jadi sama-sama kita muhasabah diri kita, diri saya sendiri, supaya kita sentiasa fikir apa benda yang kita buat ni adalah ikhlas kerana Allah, dan semestinya rezeki akan curah-curah. Cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu di dalam segmen Gaya Hidup Sihat, ya. Hari ini Aki Show episod ke-7, season kedua.
sekejap je ya daripada kita start episod pertama season kedua ni dah 7 minggu ya kami bersiaran secara langsung di Facebook Aki Show dan di cross post kan ke Fitrati Bake, Aki Bake Mart ya. Inilah platform yang kami gunakan untuk berkongsi pendapat, berkongsi apa yang kita tahu dengan anda semua sebagai penonton setia Aki Show. Minggu ini saya akan bercerita sikit berkenaan dengan satu lagi makronutrien yang penting ya dalam pemakanan kita. Tapi sebelum tu saya nak komen sedikit berkaitan dengan segmen daripada Anip tadi ya. Banyak takeaway points yang sangat bernas, yang bagus untuk kita ingat dan sedarkan diri kita sendiri. Tapi saya nak pick one very important point yang Anik sebut tadi, iaitu berkenaan dengan belajar ya. Kita jangan berhenti belajar, kita kena sentiasa belajar. Kalau berhenti belajar tu maknanya kita sombong. Itu sangat-sangat betul kerana regardless of our formal education, kita degree buat apa sebenarnya, ya itu belajar juga, tapi itu mungkin digunakan untuk membina kerjaya ataupun sebagai mendapatkan sijil ya, tapi banyak lagi benda-benda lain yang kita patut pelajari. Contohnya seperti saya sendiri ya, walaupun sepanjang kerjaya saya sewaktu saya bekerja dulu adalah dalam industri kewangan, kerana itu saja yang saya tahu, itulah formal training saya dan itu jugalah yang membina kerjaya saya, tapi at the same time banyak benda-benda lain yang saya tak tahu dan saya tak pernah berhenti belajar sendiri. Kerana pada saya kita kena sentiasa merasa curious ya. Kita sentiasa merasa ingin ambil tahu tentang apa sahaja, tak semestinya subjek yang kita minat atau benda-benda yang kita suka, tapi juga pelbagai benda lain. Dan terutama sekali di alah baru ni kita tak ada alasan untuk tidak mencari maklumat, untuk tidak tahu, kerana semuanya di hujung jari. Tangan sentiasa tak lekang dengan pegang smartphone kan, semua ada akses kepada www kan, jadi tak ada alasan untuk kita mencari ilmu. Kalau tak tahu, just key in, tanya Mr. Google, mesti kita dapat sesuatu. Dan hari-hari, setiap hari kita mesti tambah sedikit pengetahuan ataupun ilmu kita ya. Dan banyak lagi benda yang kita tak tahu. Sebenarnya kita tak tahu pun apa yang kita tak tahu kadang-kadang tu. Okay, you don't know what you don't know. Jadi penting untuk terus belajar. Sama juga dengan kita di Aki Show, walaupun kalau nak katakan kami di Aki Show ni subject matter experts tu mungkin belum begitu tepat lagi sebab banyak lagi yang kami tidak tahu, tapi setakat apa yang kami tahu, inilah yang kami kongsikan setiap minggu bersama-sama anda supaya kita sama-sama mengorak langkah yang ke arah gaya hidup yang lebih positif ya, melalui kesihatan, melalui jaya hidup diri dan sebagainya. Okay, back to segmen gaya hidup sihat ya. Okay, minggu ni kita akan bercerita berkenaan dengan protein. Saya rasa semua orang tahu protein tu apa, bukan tak pernah dengar, selalu je dengar. Dan anda mungkin tahu bahawa protein ini adalah satu daripada 3 makronutrien yang penting ya dalam pemakanan kita. Selain daripada protein adalah lemak dan juga karbohidrat. Kita dah banyak berbincang pasal lemak dan karbohidrat dalam episod-episod yang lepas. Saya rasa sesuai untuk minggu ni kita bercerita berkenaan dengan protein pula. Okey, penting ke protein ni? Penting ya tuan-tuan dan puan-puan semua, sebab kalau tak ada protein kita mungkin tak akan hidup ya. 18 hingga 20% daripada kandungan badan kita adalah terdiri daripada protein. Okey, protein ini bila diuraikan di dalam badan, dia sebenarnya terbentuk daripada pelbagai amino acid ya. Ada lebih kurang 100,000 jenis protein dalam badan kita. Kalau anda tak tahu. Dan protein ni lain sikit daripada karbohidrat dan lemak, kerana badan kita tak boleh nak store protein ya. Dan protein-protein yang ada dalam badan kita ni lifespan dia lebih kurang daripada 2 hari ya, dia tak tahan lama. Jadi sebab itu penting untuk kita pastikan dalam setiap gizi makanan kita memang mengandungi protein. Okay, so protein ni penting untuk apa? Kalau tak ada protein kita tak boleh besar ya. Penting untuk pembesaran, penting untuk kuku, rambut, tulang, kulit ya. Tanpa protein tak dapat terbina semua tu. So kalau kita luka misalnya, macam mana luka kita nak sembuh? Kalau tak ada protein tak sembuh ya luka kita tu. So sangat-sangat penting protein ini. Dan juga untuk membawa nutrien ke sel, membaiki
tisu, membina otot, ya, atlet dan weightlifters ataupun bodybuilders misalnya, protein adalah makronutrien yang sangat penting dalam diet pemakanan mereka, sebab mereka banyak menggunakan otot, ya. They keep tearing and rebuilding muscle. So protein ini sangat-sangat perlu untuk membina otot. Okey, itu semua kita tahu. Dan bagaimana pula dengan sumber protein? Okey, sumber protein kebanyakannya adalah daripada haiwan, ya, seperti daripada daging, ayam, dalam telur, juga terdapat dalam susu, ya. Ini semua ikan, ya. Ini semua adalah sumber-sumber protein yang sangat penting. Okey, dalam banyak-banyak protein tu ada 9 jenis amino acid ataupun building blocks yang protein ni yang sangat-sangat perlu untuk badan kita. Dan 9 amino acid sini badan kita tak boleh nak buat sendiri, ya. So kita terpaksa bergantung daripada pemakanan. So sumber 9 amino acid yang penting ni terdapat di dalam daripada binatang, ya, seperti ikan, daging dan ayam. So ini yang kita panggil complete protein. Okay? Sumber protein boleh juga didapati daripada tumbuhan, ya. Contohnya tempe, okay, tofu, semua ini daripada kacang soya, ya. Kacang soya adalah sumber utama protein. Selain daripada itu, daripada quinoa pun kita boleh dapat protein juga. Daripada kacang-kacang, ya, spirulina, daripada beans, ya, itu semua adalah sumber-sumber protein daripada tumbuhan. Tetapi protein daripada tumbuhan ini dia tak komplit, ya. Tak semua amino acid yang diperlukan oleh badan itu terdapat dalam tumbuhan. Jadi kalau nak kira, protein yang sebaik-baiknya adalah daripada sumber haiwan. Okay. Now, berapa banyak protein yang perlu kita makan dalam sehari? Ini bergantung pada berat badan dan juga pada aktiviti kita. Okey, secara average-nya kita perlu makan 0.8 gram hingga 1.1 gram protein untuk setiap 1 kilogram berat badan kita. Jadi contohnya kalau seorang lelaki itu berat badannya adalah 70 kg, dia akan memerlukan lebih kurang 56 hingga 60 gram protein sehari. Kalau wanita yang berat badannya 50 kg misalnya, mungkin memerlukan lebih kurang dalam 40 gram hingga 46 gram protein sehari. Okay? So kita kena pastikan dalam menu makanan kita kena sentiasa ada protein. Tak susah pun nak dapat protein ni. Janji ada ayam sikit, ada ikan, ada telur. Itu adalah sumber-sumber protein yang bagus, ya. Okey, dalam membicarakan hal-hal protein ini banyak persoalan-persoalan, especially di zaman sekarang ni, bila orang lebih sensitif, orang lebih peka dan orang lebih curious, ya, nak tahu berkenaan dengan pemakanan sihat. Antara persoalan-persoalan yang penting yang sentiasa diutarakan adalah seperti apa sumber protein yang lebih baik daripada binatang ke daripada tumbuhan, ya. Should it be from animal protein ataupun plant-based protein? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau nak complete protein, 9 amino acids itu kita kena ambil daripada sumber haiwan, ya, kerana daging, ayam dan ikan contohnya, juga telur mengandungi semua 9 amino acid yang penting untuk badan. Tapi plant-based protein ini tak semua yang ada, jadi nak kena supplementkan dengan makanan lain. Tapi kenapa ini penting untuk kita tahu? Sebab plant-based protein semakin meningkat kepentingannya ataupun relevansnya sekarang, sebab ramai juga orang yang sudah bertukar, ya, menjadi vegetarian, okay? Tak makan daging langsung. So vegetarian, orang yang mengamalkan pemakanan secara vegetarian ataupun vegan ini, di mana mereka langsung tidak makan makanan yang daripada sumber haiwan. So penting untuk mereka mendapatkan protein daripada sumber tumbuhan, ya, tapi tak komplit. So mereka nak kena cari suplemen-suplemen yang lain. Alright. Selain daripada tu, okay, protein powder ataupun real food. Ini kadang-kadang atlet banyak nak tanya, ya, because kadang-kadang mereka banyak minum protein shake, ya, especially those yang weightlifters ataupun yang selalu ke gym, mereka akan minum protein shake. Okay, untuk menjawab persoalan ini, kita kena tengok juga kalau you athlete sebenarnya dan bodybuilders,
bagus untuk you ambil daripada protein shake ini di samping makan real food, ya, mendapatkan sumber protein daripada makanan sebenar. Kerana orang yang sentiasa menggunakan muscle ni kadang-kadang you nak clean protein, ya. So daripada protein shake ni boleh selalunya menggunakan whey protein, ya. So ini adalah penting untuk membina otot dia, dan penting untuk you sebagai atlet yang banyak menggunakan tenaga. Tapi kalau macam orang-orang kebanyakan seperti kita, baiklah kita mendapatkan sumber protein itu daripada real food. Sebab selain daripada protein, kita juga akan mendapat pelbagai zat, vitamin dan juga mineral yang ada dalam real food tu yang tidak terdapat di dalam protein powder. Okay. Lagi satu persoalan yang agak interesting juga adalah okay, saya dah cover tadi. Sorry. Saya dah cover tadi animal protein dengan plant based protein. Okay. Di hujung segmen ini akan ada satu 1 minute life hack yang mana saya akan kongsikan cara untuk membuat protein shake yang lazat. Okay, ini kita masukkan, kita akan menggunakan protein powder, kita akan juga menggunakan peanut butter, ya. Semua ingredients ni hopefully boleh ada di rumah. Senang untuk anda membuatkannya. Kalau protein shake ini untuk anda minum, selalunya boleh digunakan sebagai meal replacement. Sebab protein shake macam ni kalori contentnya dah tinggi, dan specifically untuk protein shake yang saya akan tunjukkan dalam video ini, kandungan proteinnya juga ada tinggi, lebih kurang dalam 30 gram, ya. So itu lebih daripada separuh keperluan protein sehari. Okay, alright, jangan ke mana-mana, saksikan hingga ke akhir rancangan 1 minute life hack on protein shake, dan juga segmen seterusnya di mana Abang Irwan akan interview, ya, special guest kita daripada from behind the scene, kita bawa to front of the scene minggu ni supaya anda dapat mengenali lebih dekat Puan Atikah, insyaAllah. Jumpa lagi di minggu depan, insyaAllah. Alright, Alhamdulillah. Kembali bersama-sama dengan saya, Irwan Muhyiddin. Dan macam mana tadi, segmen Abang Yus dan juga segmen Hanif. Hanif ada sebut satu perkataan tadi, satu terma tadi, lengau. Nanti kita tanya Hanif balik. Menarik perhatian saya tadi, dan Masya Allah Abang Yus punya kongsian. Tentunya Hanif punya perkongsian juga. Perasan tak hari ni dia macam slanting towards business sikit kan, keusahawanan sikit tu. Itu memang by design. InsyaAllah kita akan continue dengan apa ni, untuk memperkembangkan lagi kita punya gaya hidup jaya tu kan. Dan insyaAllah Abang Yus tentunya jangan lupa tau, yang Abang Yus sampaikan tu sangat-sangat penting untuk kesihatan kita, gaya hidup sihat tu. Pasal apa tau, kita ini pinjaman, Allah bagi pinjam tubuh jasad ini. Itu penting tu. Ini amanah yang berat, kita kena jaga bersama kan, dengan perkongsian ilmu. So insyaAllah dalam segmen kita yang akhir ni, kita segmen tetamu hari ini, kita ada seorang yang sangat istimewa. Terus saja saya jemput Puan Atikah, pengasas Photoclick fotografer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Atikah? Ada unggun api lah.
Panas sejuk ke kat sana? Wih, sejuk. Depan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Puan Atika apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Puan Atika boleh cuba kami kalau boleh cuba cakap dengan lebih kuat sikit ataupun dekatkan mic. So Puan Atika, first pertamanya boleh tak Puan Atika kenalkan diri serba sedikit dan tentang apa usaha Puan Atika atas nama Photoclick Photographer. Silakan. Okey. Dengar tak? Okey. Okey. Assalamualaikum. Saya Atika dari founder untuk Photoclick Photography. Okey. Nervous pula nak cakap ni sebab ni first time saya keluar. Jadi saya jenis yang suka duduk terima kasih yang tepuk tu. Saya jenis yang suka duduk di belakang tabir. So untuk saya keluar tu saya sedikit nervous lah. So untuk tampil macam ni first time untuk saya. So kalau ada sikit rasa agak-agak tu minta maaf lah ya. Tak ada masalah. Okay, firstly saya dah bersama Photoclick ni lebih daripada 10 tahun rasanya. Masya-Allah. So mula daripada minat je. So dengan tahu kan saya dengan husband saya Encik Riz. Baik. Sama-sama bergabung untuk sebagai hobi saja mula and then jadikan ni sebagai satu bidang lah pula. Baik. Dan sampailah sekarang kami ada satu studio kat Sungai Kantan. So banyaklah liku-liku yang kami tempuh sepanjang 10 tahun tu untuk kembangkan Photoclick ni. Daripada Photoclick Photography sekarang kita ada Photoclick Studio. Baik. So the next time kita ada lagi ke? Mana kita tahu? Production. Masya-Allah. So Photoclick fotografer ni adakah fokus hanya pada fotografi ataupun ada buat videografi juga? Kita buat mulanya kita buat daripada fotografi je. Okay. Fotografi kita mula start daripada fotografi wedding. Okey. Untuk majlis kahwin saja dan juga ada yang rasa macam kita patut explore lagi lah. So kita orang try to buka lagi luas, kita orang buka untuk event, semua event lah. And then kita try to buka video pula. Tapi video setakat ni kami hanya sub saja dulu. Sebab kita tak cukup betul-betul, team Photoclick belum betul-betul cukup team lagi. So kita just sub untuk, kita buka peluang untuk videographer luar. Faham. Samalah dengan team Photoclick. Masya-Allah. Oh, jadi maksudnya kalau yang menonton hari ni ada videographer yang nak join Photoclick boleh hubungi Photoclick lah macam tu. Boleh. Sentiasa buka. Masya-Allah, masya-Allah. Puan Atika, just nak tanya, dalam 10 tahun tu kan yang keadaan sekarang ni macam contohlah Aki Show ni adalah kerjasama antara beberapa entiti. Dan salah satu entiti itu adalah Photoclick. So macam mana Puan Atika tengok pentingnya kerjasama tu sekarang di waktu sekarang ini? Adakah ianya satu peluang yang mungkin usahawan-usahawan kat sana tu perlu pandang, perlu ambil perhatian terhadapnya? Ya, memang saya nampak banyaklah sebab kalau kita macam ni cakap dulu kita orang hanya fokus pada satu benda kan. So kita tak tahu benda rupanya ada lagi yang boleh kita buat selain just fotografi. Saya tahu sekarang ni banyak kat luar sana yang kira macam tak ada job, tak ada apa kan sebab kan. So banyak yang ada bungkus, ada ni. So macam kita bila saya bergabung dengan Swing TV, saya dengan Swing TV, so banyak peluang. Saya rasa banyak peluang, banyak benda yang boleh saya belajar. Sebab saya dulu, saya ingatkan production ni kita just dengar-dengar macam tu je dan macam buat kerja macam tu je. Rupanya banyak benda. Saya banyak belajar tentang teknikal,
dalam apa penerbitan tu. Jadi Ya. saya rasa macam satu benda yang baru. So apa kira kita tak perlu fokus pada satu benda. Betul. Maksudnya saya rasa macam kat luar sana pun kalau ada benda yang rasa macam boleh buat, so tak payah nak ragu-ragu. Just kita, bagi saya rasa langgar je. Kita orang langgar je dulu. Faham. Jadi nawaitu je kita kenapa kita buat ni semua. Ya. Kita Masya Allah. kenapa. Itu je. Masya Allah. Masya Allah. Dan apa ni, yelah pasal Puan Atika seorang wanita dan seorang isteri dan seorang ibu, dan saya macam mana cakap lah, kita semua punya ibu, dan kita kalau boleh saya termakan tu, hero ataupun heroin pertama dalam hidup kita adalah ibu kita lah, betul tak? So dan dan pada umur saya sekarang ni pun saya kehebatan tindakan-tindakan ibu yang dulu mungkin kita tak nampak, sekarang saya nampak, saya rasa Masya Allah luar biasa seorang ibu ni. Seorang ibu ni lah. So macam mana Puan Atika, bila Puan Atika juga seorang usahawan ni, macam mana status bersama ibu itu, macam mana Puan Atika balance? Okay. Kalau saya boleh tanyalah. Okay, itu soalan memang selalulah orang tanya. Okay, macam biasa saya mula-mula tu memang agak struggle juga lah, sebab kita nak terkejar-kejar dengan hal rumah kita lagi, dengan anak lagi, dengan kerja kita lagi. So mula tu agak jugalah. Tapi bila dah kita biasakan, kita dah jadikan dia semacam rutin, saya boleh manage. Saya boleh tahu time bila kita nak buat semua ni. Masya Allah. Macam sekarang ni pun saya tengah bekerja. Semua tahu saya tengah bekerja. So terima kasih lah sebab bagi peluang jugalah untuk saya bagi tahu, walaupun saya ibu, wanita, isteri kat seluruh ni Malaysia ni, seluruh dunia, kita boleh buat. Kita boleh buat kalau kita nak. Kita tak boleh jadikan tu sebagai alasan untuk kita kata anak lah penyebabnya kita tak boleh gerak. Anak lah yang buatkan kita tak boleh buat sesuatu yang kita nak. So benda macam ni saya cuba tolak tepi. Dia kata no, ni adalah salah satu peluang untuk you all tunjuk you all boleh buat semua. So tak payahlah rasa macam mula-mula saya pun rasa rendah diri juga. So tapi bila kita dah kenal dengan orang yang dalam, banyaklah tim-tim Akisho ni banyak bagi motivasi yang agak membina juga, terutama especially Abang Irwan. Masya Allah. Dia selalu bagi saya nasihat, bagi saya tip-tip macam mana ni, dan saya rasa boleh pergi jauh lah. Masya Allah. Saya tak mau, I want to take all the credit Atika, tapi I don't think I can. Pasal kita ada, saya rasa yang lain pun tak kurang juga untuk berdoa antara kita bersama, antara satu sama lain. Yang ni Abang Yus dan juga Anif, boleh tak kita jemput dia orang sekali Tika masuk dalam perbualan kita? Masya Allah, luar biasa pengorbanan ibu yang apa kata dalam dunia kita sekarang ni kan. So tahniah buat Tika. Yes, itu dia Abang Yus dan Anif. Sampai ke sini terasa kehangatan unggun api itu. Rasa macam dekat London pula kan. Sejuk sangat tu kat sana, kat tempat Tika tu. So Anif, Abang Yus, apa pandangan Anif nak sebut apa tadi? Pandangan saya tentang fotoklik. Fotoklik kami barulah kenal sebenarnya. Kami baru berkenalan dengan fotoklik ni sejak ada Akisho lah. Sejak daripada itu dah jadi macam rapat lah kan, kami antara Aki dengan fotoklik jadi rapat. Sampai sekarang fotoklik dah macam kita punya vendor. Setiap kali apa nak syuting tentang produk je kita akan panggil fotoklik. Jadi terima kasih fotoklik. Terima kasih. Masya Allah. Banyak support ni. Atas gambar-gambar yang kita tengok yang menyedapkan tu, itu yang telah di photoshootkan oleh fotoklik. Masya Allah. Masya Allah. Anik kan bila dia dah sangkut gambar-gambar yang saya shoot tu, saya rasa macam satu penghargaan untuk saya.
Saya rasa Alhamdulillah. macam tak sia-sia pengorbanan saya buat fotografi ni. Rasa Ya. saya sangat besar lah. Betul. Terharu. Tak, dia macam mana cakap kalau saya boleh sebut lah. Dia apa orang kata under appreciated kan. Ada sedar tu apa underrated. Fotografi ni pasal dengan kehadiran teknologi, dengan kehadiran handphone yang boleh ambil yang canggih, orang rasa orang boleh ambil gambar. Tapi sebenarnya kesenian ambil gambar tu orang tak faham. Betul. Kan? So it's a bit underrated bagi saya lah. Tapi Tepukan untuk foto klik. So Abang Yus sebagai I think if you have any one question you can ask Atika, Abang Yus, what would it be right now untuk kita dapatkan apa orang kata yang something yang mungkin soalan-soalan yang saya daripada saya dan Anip tu tak dapat mengeluarkan manfaat yang lebih dalam daripada Atika. Do you have a special question that you can ask to her, Abang Yus? Bila nak ambil gambar kek fotografi terhati pula. Yes, Atika. Tak. Tapi taking a point yang Irwan cakap tadi tu betul lah, because kita sekarang apa kamera memang ada di tangan kan. Yeah. So kadang-kadang macam saya punya case pula, selalunya more often than not tak sempat lah nak setting. So memang snap je dengan phone setakat yang mulia. Tapi memang sebenarnya nak belajar lagi, tak berpeluang lagi nak tanya juga foto klik kan. Teknik-teknik fotografi yang sesuai untuk makanan. Kita buat sendiri ikut sedap mata kita je sebenarnya kadang-kadang tu kan. Setakat boleh buat Instagram, itu je lah yang kita buat. Tapi banyak lagi the technical details that I don't know. Lighting memang tak tahu langsung. Abang Yus, kejap Abang Yus. Saya lah. nasihatkan Abang Yus supaya siapkan dapur. Alhamdulillah, ya. Siapkan dapur Abang Yus sebelum syuting, sebab lepas syuting Abang Yus akan sibuk. Akan terima tempahan yang banyak. Masya-Allah. Alright, insyaAllah. So thank you Abang Yus dengan Anip dan Atika. Sebelum kita berpisah, of course kita tak memang terlalu singkat masa kita, Atika. InsyaAllah kita punya doa adalah kita dapat terus bersama-sama dalam mengusahakan Aki Show ni, Atika. So before kita tangguhkan episod kita yang ke-7 ni, ada tak apa-apa Atika yang nak kongsikan kepada kita semua, kepada para penonton Aki Show? Ada nasihat ke ataupun ada luahan hati ke, apa-apa sajalah untuk kita ambil manfaat daripadanya. InsyaAllah, silakan. Nasihat tu tak adalah, just kita nak minta lah orang luar sana sama-sama support kita punya program ni, sama-sama bantu. So sama-sama kita naik, sama-sama rasa senang, susah semua. So tak adalah macam nak makan seorang-seorang kan. So kat luar sana pun kalau nak join pun saya buka, sebab saya lagi ramai, lagi banyak ilmu kita dapat. So saya masih lagi belajar cara-cara macam mana nak manage. Jadi perlu juga ilmu-ilmu dari luar juga, student ke apa ke, intern yang rasa berminat untuk join program ni Aki Show, join the Swing TV, join the Photo Click. Dipersilakan, kita tak ada apa-apa. Masya-Allah. Keyword kat situ sama-sama. So alhamdulillah kami semua bersyukur dapat bersama-sama dalam kebaikan dan kami ingin terus jemput semua yang di luar sana untuk bersama-sama kami juga dalam kebaikan ini supaya kita semua dapat manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Okay? So kita tangguh episod kita yang ke-7 hari ini, insyaAllah. Jangan lupa keep following us, keep looking for us on social media, Instagram, YouTube, Facebook dan juga Telegram nanti, insyaAllah. Okay, maybe website. We are going to work on a website also soon, insyaAllah. So you guys can come to one place and get all the benefit that you can, insyaAllah. Okay? So sekian saja daripada kami. Terima kasih. Thank you. Bye. Assalamualaikum.